Okay, kalau you masih ingat di soil mechanic kita ada satu yang kita panggil dia compaction ataupun mampatan. Okay, kalau perbandingan convection versus consolidation. Dua-dua ni akan menghasilkan mendakan ataupun settlement. Both akan menghasilkan settlement. Okay, so dua-dua akan menghasilkan mendakan, tapi proses kedua-duanya adalah berbeza. Kalau kita lihat dalam tanah dalam tanah, kita kalau you tengok three phase diagram, kalau you masih ingat lah dalam sekolah, kita ada air, kita ada water, water macam ni lah. Kita ada solid, so air, saya buat titik-titik itu. So, tiga komponen ada dalam tanah. So, apabila kita kenakan beban, untuk compaction biasanya dia very fast dan dia hanyalah proses mengeluarkan udara. So, udara akan keluar. Kita bila tekan ni, so udara akan keluar daripada tanah. So, yang tinggal air dan juga solid. That's compaction. Alright. Berbanding dengan consolidation, di mana kita keluarkan kedua sekali. Air keluar, water pun keluar. So, ini lebih take longer lah. Ini sangat cepat. Biasanya kita pakai vibrator machine. Tapi consolidation ni biasa takes longer time lah. Contoh macam kalau kita buat field embankment, katakan kita ada kawasan tu, kita nak buat field embankment kawasan ni ada banyak air. So biasanya kita akan buat satu field embankment di mana atas ni kita akan buat jalan. So ini adalah proses pengukuhan di mana berat dia sendiri, ni adalah beban berat dia sendiri menyebabkan air ni keluar. Air dalam ni keluar daripada tanah tersebut. So ini proses ini kita panggil dia consolidation. Dalam bahasa Melayunya adalah pengukuhan. Dan kalau kita lihat bahawa proses ini adalah proses kuno, teknologi kuno, kerana kalau kita lihat orang lama kalau dia nak buat tanah, nak buat rumah, dia tambak tanah, dia tak terus buat rumah. Dia biarkan kawasan tu katalah dia tambak tanah, dia biarkan kadang sampai tumbuh lalang, pokok pun ada tumbuh dan sebagainya. Sebab kadang-kadang up to 6 months. Kenapa? Kerana proses consolidation ni lah, di mana dia nak keluarkan air. Ini kalau orang kampung dia cakap nak bagi tanah tu kuat. So maksudnya actually it's a consolidation process. Selepas 6 bulan baru dia tebas balik lalang ni, baru dia buat rumah. So that's pemahaman dari segi consolidation. Alright. Okay, boleh kalau perbezaan antara compaction dengan consolidation. So compaction sekarang guna mesin je. Dia pakai vibrator machine. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya kecil-kecil, kita ada panggil steam roll. Kalau you pernah dengar lah steam roll tu, dia roller sebenarnya. Benda tu berat, dia lenyek. Contoh nak buat jalan, dia roller tu bergerak ke atas tanah tu, maka itu adalah compaction ataupun mampatan. Tapi kalau dia biarkan lama-lama, itu kita panggil dia consolidation. Ada banyak cara lah, ada orang nak increase dia punya consolidation process. Ada kadang dia letak pipe, dia panggil PVD, supaya air ni cepat keluar ikut pipe ni dan sebagainya. So there's a lot of ways lah untuk dia mempercepatkan consolidation. Alright. So itu pengenalan dari segi consolidation. So hari ini kita akan tengok kepada consolidation. So sebagai engineer, dua benda yang kita perlu tahulah. Satu, berapa banyak dia akan settle. Sebab consolidation ni akan menghasilkan settlement. So total settlement tu kita perlu tahu, dan rate berapa cepat dia kena achieve. Sebab it's very important, especially kalau you ada dua beban yang berlainan. For example, kalau you pergi Penang, you ada bangunan Komtar kan. Bangunan Komtar tu satu tinggi. Kemudian dia ada bangunan yang tidak begitu tinggi. Semua tahu Komtar Pulau Pinang. You kalau tengok tu. So, of course, beban kat sini lebih tinggi berbanding beban, katalah ni, I call it beban A, ni beban B. So, beban A lebih tinggi daripada B. So, because of that, ini akan menghasilkan settlement yang lebih dalam. Ini mungkin settlement yang kecil.
So kita kena tahulah berapa dia punya total dia berapa. Dan berapa cepat dia kena, berapa lama masa untuk capai. Total dia berapa. Maksudnya dia punya H dia, settlement dia berapa dan masa untuk capai dia berapa. So contoh kalau kita tahu benda ni, jadi kita tak boleh buat sekali arung. Teknologinya adalah kita kena buat part by part lah. Pastikan dia settle dulu. Katalah bila you calculate, okay kita dapat achieve benda ni mungkin dalam masa 3 bulan for example. Consolidation berlaku. Maka kita buat dulu asing-asing. Bila benda ni dah siap, dah settle semua, dah achieve 3 bulan, barulah kita sambung benda ni. Kalau you buat sekali arung, benda ni akan crack. Sebab dia punya settlement berlainan. Alright. Tu contoh kenapa is very important, total dan juga rate. Boleh kelas takat ni? Boleh? Boleh, Doktor. Okay. Boleh, Doktor. Alright. So itu antara sedikit perkenalan. Okay, dari segi settlement ni ataupun consolidation ni kita ada tengok 3 peringkat. Okay, so basically dia katalah ini you punya thickness thickness of soil. So apabila you kenakan beban bila tanah tu katalah tanah tu you kenakan beban. So what happen immediate bila you tengok kan bila you kenakan beban dia terus berlaku settlement kat sini. Okay, ada sedikit settlement. So ini settlement ni kita panggil dia immediate settlement. Serta-merta pada masa time kosong. Kena je beban terus dia berlaku settle. Okay, so daripada sini ke sini. Kemudian you kekalkan beban tu dia akan jadi macam ni dan akhirnya dia akan macam ni lah. So kawasan yang di mana dia 100% keluar air, ini kawasan ni kita panggil dia primary consolidation ataupun primary settlement. Dan selebihnya yang sikit ni, ini kita panggil dia secondary. Okay, so intermediate, primary, secondary. So ini serta-merta ini serta-merta very fast pada masa kosong. Ini mungkin teks katalah tadi saya tulis katalah 3 bulan. Yang ini lagi lama ni nak achieve ni, kadang-kadang up to 2 years, 3 years, 5 years. Dan ini bukan disebabkan pengeluaran air. Ini adalah sebab apabila air tu dah keluar 100%, maka zarah-zarah ni yang tadi dipenuhi oleh air. Dalam ni ada air kan. So air ni dah keluar. So zarah-zarah yang kosong ni, yang air dah hilang. So maka zarah-zarah ni cuba susun antara satu sama lain. Dia susun dan akhirnya sebabkan susun tu maka berlaku sedikit je pembendakan. Itu kita panggil dia secondary settlement. So kita ada immediate, kita ada primary, kita ada secondary. Alright. So sebagai engineer, kita hanya only consider immediate dan primary. Untuk secondary, kita biasanya ignore kerana apa? Dia take longer time dan dia punya settlement tu sangat sedikit. Kadang 2 mm per year. Kan? Sikit sangat. Setahun 2 mm dia mendak. So ini kita assume tidak beri kesan kepada structure lah. So that's why kita, kalau tidak nanti tak siap-siap projek. Nak tunggu semua settlement, katalah 10 tahun. Bila projek nak siap? Kan? Itu kalau 10 tahun. Kalau 20 tahun, 30 tahun, you pun dah bersama. You kena train new engineer untuk buat bangunan. So jadi tak logik lah untuk secondary. So that's why we only consider immediate and primary. Right? Boleh tak semua kelas? I know petang-petang ni memang very challenging lah. Okay? Okay. Boleh. Ya, memang agak challenging sikit. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Kita semua PKP kan? You all semua PKP, saya PKP. Saya dengar kat KL pun PKP, di Johor pun PKP. Tak raya lah kita. Kita beraya lah di rumah masing-masing. Alright? Okay, untuk menggambarkan consolidation ni di Makmal, kita ada satu lab di dalam lab, kita panggil dia odometer test. Okay,
So dia replika lah consolidation dekat luar sana. So apa yang kita buat, tanah ni kita letak kat sana dekat satu alat yang kita panggil dia odometer. Kemudian kita kapit dia dengan porous stone. Kita kapit dia dan kemudian kita kenakan beban. Okay. So beban kita kenakan kat sini. So jadi dia benda ni dia tekan lah. Dia tekan lah. Tekan tanah ni. So dalam ni ada air. So air akan mula keluar melalui porous stone ni. So porous stone ni very unique sebab dia berbentuk silinder macam tu. Dia ada lubang-lubang yang sangat halus di mana air boleh keluar. Air boleh keluar tetapi tanah tak boleh keluar. So that's why it's very unique lah. So tanah ni akan mendak dan air yang dalam ni semua akan keluar. Alright. So itu adalah dipanggil odometer test. Odometer test. Alright. So seperti saya maklumkan tadi, inilah plot yang you akan dapat. Okay, berbentuk curve macam ni. So kalau ada immediate, kalau yang ini adalah primary dan consolidation pada penghujungnya. So void dia akan berkurang lah. Maksudnya ni E adalah void. Ni adalah void. Nisbah lompang akan berkurang apabila kita naikkan beban. Alright. So beban tu kita naikkan, maka air makin keluar, maka void dalam ni maksudnya akan berkurang. Clear I think sama dengan graf yang saya tunjuk tadi tu. Okay, so ini yang you akan dapat. Kemudian, apa yang you perlu buat bila dah dapat bentuk ni, ini adalah bentuk yang saya beritahu tadi, you dapat macam ni. Tetapi, somehow, kadang-kadang dia tak bermula daripada A, dia bermula daripada C. Dia gerak macam ni, baru dia jumpa balik kuning tu. Okay, so what is happening What is happening kat sini? Kalau dia katalah ni blue curve ni blue curve. Tapi tiba-tiba dia daripada C. Red ni dia datang sini. Lepas tu barulah dia sambung balik macam ni. So what is happening? Ini maksudnya tanah tu pernah mengalami beban dahulu. Di mana kalau kita lihat sepatutnya dia mengikut curve yang berwarna biru. Tetapi tiba-tiba berwarna merah. Maksudnya pada dahulu kala, saya padam balik. Pada dahulu kala, kalau kita lihat, tanah ni mula-mula macam ni. Katalah zaman dulu dinosaur hidup kat satu tempat tu. Dia pijaklah kawasan tanah tu ni, katalah tanah. Adalah dinosaur, saya pun tak reti nak lukis dinosaur macam mana. Okay, so dia ada beban lah. So tanah ni settle lah. Tanah ni mendak lah. Sarang dia ke, dia duduk kat situ. So kemudian komet datang. Bunuh semua dinosaur kat dalam dunia ni. Kan, mati. Beban tak ada. So beban tak ada, dia tak boleh kembali kepada asal. Dia bukan macam spring. Okay. Maksudnya walaupun stres dia kosong balik, dia tak boleh balik kepada void asal tu. Dia akan pergi ke satu tempat lain. So benda ni akan terpusing. Bila stres ni kosong, maka dia pergi ke sini. Di mana di sini dah berlaku pemendakan lah. Dia ada different E kat situ. Okay. Kemudian dah lama-lama, dah beratus-ratus tahun, kita pun tak tahu apa jadi kat sini. Pokok pun dah tumbuh sebagainya. Kan? Dah jadi hutan belantara. Kita pun datang, buat borehole, ambil sampel. Kita pun bawa masuk lab. That's why dia start balik pada point ni. Maksudnya tanah pernah mengalami beban. So dia akan plot kat odometer tu. Dia akan plot macam ni. Barulah dia follow curve tu. Okay. Ini maksudnya tanah ni pernah mengalami beban pada masa dahulu. Kita tak tahulah apa yang membuatkan dia mendak. Maksudnya mungkin tak tahulah. There's a lot of things lah. The reason. Ini saya cerita pasal dinosaur. Itu satu possibility lah. There's a lot of possibility kenapa tanah tersebut mendak. Alright. So, benda yang biru ni, kita panggil dia normal consolidation. Yang merah ni, kita panggil dia over consolidated. Ataupun over consolidation. So, maksudnya dia ada dua. Satu normal, satu lagi over.
So over ni yang pernah mengalami beban. So you boleh baca kat sini. Saya ada bagi dalam tuan saya apa beza normal dengan over. So tanah yang tidak pernah mengalami beban, kalau you ambil odometer you test memang betul-betul warna biru je semua, itu normal. Kalau you test daripada warna merah, itu maksudnya over. Over ni yang telah mengalami beban. Boleh kelas takat ni? Boleh, boleh. Alright, saya pergi lagi. Saya harap bersabar ya semua. Memang bulan Ramadan. Saya punya kelas yang paling banyak bulan Ramadan ni. Kelas-kelas lain mungkin sekali je dapat merasa kan. Okay, tak apalah. Itu challenging lah Tak apa. It's a good. Kita niat lillahi ta'ala belajar. Barakah. Alright. Okay. Kemudian, kalau tadi saya plotkan E versus sigma. Sekarang kalau saya ubah graf tu, saya E log sigma. Saya tak nak pakai sigma, saya pakai log sigma. So, apa yang terjadi adalah benda yang melengkung tadi ni, yang melengkung biru ni, yang melengkung ni tadi ni, dia akan jadi straight line. Dia akan jadi straight line. Okay? Dan yang merah ni, kalau dia over, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni, lepas tu dia sambung kat biru. Kalau dia lagi banyak beban lain, kat sini pun sama lah. Dia boleh jadi macam ni. Okay? So, yang over, dia warna merah. Yang biru tu, normal. So, kenapa saya nak kena tukar log ni? Kerana saya nak cari nilai ini. Iaitu nilai CC dan nilai CR. So, CC ni kita panggil dia compression index dan CR ni adalah swelling index. So, iaitu apa dia? Kecerunan garisan biru. Yang CR tu kecerunan garisan merah. Macam mana nak cari kecerunan, kelas? Kecerunan kat graf? Siapa boleh? Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Betul. Sangat betul. Sangat tepat. Maksudnya kita ambil je lah mana-mana point. Kita buat katalah macam ni. So, ni Y2 tolak Y1. Sini X2 tolak X1. So, jadi kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, dapatlah kecerunan. Kecerunan ni untuk garis biru adalah CC. Kecerunan untuk garis merah ni adalah CR. Okay? Boleh kelas? So, dapatkan compression index dan swelling index. Okay, nanti kita nak guna dalam formula. Tujuan saya buat benda ni, semua benda ni kita nak cari, kita nak guna dalam formula. Sebab nak cari total settlement ni. Boleh? Doktor nanti dia punya M tu akan sama lah doktor. Macam mana? Apa yang sama? Dia punya M tu, dia punya slope tu. Slope untuk biru samalah dan CR ni samalah. Kalau you tengok CR ni mana-mana you ambil, dia akan samalah. Kalau warna merah ni kan. So maksudnya you ambil yang straight line. So dan nilai CR. So biru ni CC lah. So akan samalah untuk tanah ni. Okay. Alright. Okay. Di samping graf, kita juga boleh dapatkan nilai CC ni melalui formula. Kalau tak ada graf, kita boleh pakai formula dengan syarat kita tahu liquid limit tanah tersebut. Liquid limit ni katalah 40%. So, kalau untuk tanah yang belum terganggu, so formula dia senang je. Katalah ni 40%, tolak 10, terus dapat nilai CC. Okay, so boleh pakai formula lah. Kalau tak ada data graf ni, kita boleh pakai formula. Tapi dengan syarat kena tahu liquid limit tanah tersebut. Dan juga nilai CR biasanya kadang-kadang dia mesti lebih rendah lah. Kalau you tengok kecerunan CR ni, dia mesti merah ni biasa lebih rendah daripada nilai CR. So jadi nilai CC ni dia bagi ratio macam ni lah. So antara 1/5 ke 1/10 CC. So dia in that between lah. Maksudnya dia lebih rendah. Okay. So kadang-kadang 1/5 dan sebagainya. So dah dapat nilai CC, boleh dapat nilai CR. Okay. Itu daripada formula. Kalau tak ada this graph. Kalau tak ada this graph, we are using formula. Okay. Ya, silakan. Yang mana yang selamat dalam 1/5 dengan 1/10 tu mana lagi kuat? Dia biasanya dia akan bagi dalam soalan lah. Maksudnya
Kalau kat luar sana memang tak boleh pakai formula lah sebab you mana tahu nak bagi 1/5 ke nak bagi 1/10. So kita pun tak tahu. So what you can do, you kena memang plot this graph lah. Okay. Maksudnya ambil sampel tanah tu, kan, ambil sampel tanah, bawa ke lab, buat odometer test. Kapit dia, kenakan beban, plot graf ni. Dia biasa you plot graf ni dululah. Plot graf ni dulu. Lepas tu you convert stress ni kepada log stress, you dapat. So sini confirm dapat nilai CC, dapat nilai CR. Alright. Ini formula ni biasa orang pakai ni apabila dalam soalan. Kadang-kadang nak buat graf kan take longer time kan. So jadi kita pakailah benda ni. Tapi biasa saya biasa akan tengok orang akan guna 1/5 macam tu lah. Okay? Alright. Boleh? Boleh. Okay, alright. Kalau besok keluar kerja nak dapat settlement, memang kena plot graf ni Alright. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu. Kita ada lagi satu yang kita panggil dia, saya kenalkan nama dia adalah over consolidation ratio. Bila ada over consolidated dan kita ada normal, dia ada panggil nisbah over consolidation. Nak tengok nisbah lah antara normal dengan over tu, apa nisbah dia. So formula dia adalah OCR sama dengan ni saya kenalkan satu lagi iaitu stress C bagi stress. Stress ni pada mana-mana titik yang kita nak, katalah ini adalah stress ni easy forward lah. Di mana katalah you ada tanah, katalah ada 2 lapisan. Okey, katalah saya nak tahu dekat sini consolidation tanah ni saya nak tahu consolidation tanah ni. So ini adalah initial stress. So stress kat sini katalah dengan loading lah with a loading. So loading ni katalah Q. So sini katakan H1, sini katakan H2. So stress adalah unit weight. Ini unit weight 1, unit weight 2. So unit weight 1 kali dengan H1 tambah unit weight 2 kali H2 tambah dengan Q. Dapatlah stress. Dapatlah stress. Okay. So ni stress. Kemudian kita nak dapatkan yang kita panggil dia pre-consolidation pressure. So apa tu pre-consolidation pressure? Pre-consolidation pressure ni adalah antara over ke normal titik perpisahan dia lah. Kalau kita lihat kat sini, katalah ni saya plot yang biru ni adalah normal. Ini normal. Yang straight line lah. Ni straight line ni normal. Yang merah ni over. Boleh follow saya Yang biru tu normal, merah tu over. Boleh Boleh. Okay, so jadi pre ni adalah kita nak tahu titik lebih kurang macam titik pertemuan antara over dengan normal lah. The way nak dapatkan tu, dia ada teknik dia. Okay, saya padam kat sini dulu. So teknik dia adalah, saya record saya punya ni. Kalau you kata tak dapat tangkap, nanti you tengok lah. Okay, first adalah you agak-agak dulu. You agak-agak antara merah dan biru. Agak-agak dulu. Ni nampak macam straight line. Biru ni dan sini merah. So agak-agak, kemudian you dapatlah satu titik dekat sini. Okay. Oh, you tengok, sini melengkung, sini nak macam tegak. Okay, you dapatkan titik tu dulu. Kemudian you draw lah. Bila dapat titik ni, you draw lah satu tangent yang menyentuh titik ni. So, you draw satu tangent. Okay, ini step pertama lah. Step kedua, pada titik ni juga, you draw satu garis horizontal. Garis yang selari dengan pasi X. Ini step kedua. Kemudian you ukur sudut ni. Measure sudut ni dan bagi 2. Okey, katalah 30 darjah. So, dapatkan 15 darjah, 15 darjah. Maka you draw satu garisan pembahagi 2. Ini step ketiga. Katalah you ukur measure sudut antara nombor 1 dengan nombor 2, 30 darjah. So, you buat 15-15, dapat satu garis tengah. Yang memisahkan antara garis 1 dengan garis 2. Okey.
Kemudian step keempat, daripada bawah ni, yang garis straight ni, pada bawah ni you tarik satu tangent lain. You tarik sampai bawa naik ke atas. Dapatkan titik persilangan ini. Antara garis yang you potong nombor 3 tadi tu dengan yang nombor 4 lah yang you baru buat ni. So 3 dengan 4 bersilang kat mana? Dapatkan tu. Maka you tarik ke bawah. Ini adalah pre-consolidation pressure untuk tanah ni. Okay, so itu step je lah macam mana nak dapatkan stress. So bila dapat stress ni, bawa lah ke atas ni. So dapatlah nilai over consolidation ratio dia. Okay, itu satu benda macam mana nak dapatkan stress. Alright. Boleh kelas setakat ni? Sikit lagi saya nak bagi formula. Lepas tu kita baru buat latihan sedikit. Alright. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, formula untuk dapatkan total settlement ni, inilah formula dia. Okay. Yang pertama adalah kalau untuk normal consolidation yang tak ada over, maksudnya tak pernah mengalami beban normal, ini adalah total settlementnya. Di mana ni adalah sisi yang you dapat kecerunan tadi tu. Okay, daripada graf ataupun daripada formula. E0 ni adalah E0 yang kita bagi biasanya. Dan biasanya kalau kita lihat kat sini, you boleh start mana-mana lah. Katalah sekarang, kalau saya nak cari kecerunan sini, ini adalah E0 saya. Okay, ambil kat sini. So, jadi nanti kat sini, you akan dapatkan perbezaan Y apa ni, ini X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. So Y ini adalah Y1 lah. Y1 you punya rujukan reference. You boleh ambil mana-mana. Tapi kalau dalam soalan E0 ni dia beritahulah di mana-mana. Boleh kelas? E0? Boleh kelas? Okay. Reference saya reference yang boleh ambil di mana-mana. Okey, kemudian stres kosong ni, tadi saya dah tunjuk lah. Kalau stres kosong ni initial. Katalah sekarang, you nak dapat sini. Ni without loading So, nak dapat stres pada titik. Katalah titik A ni. Maka stres kosong adalah ni gamma 1, H1. Ni H2. So, gamma 1, H1 tambah gamma 2, H2. Untuk stres 1 ni adalah stres kosong tambah loading. Q. So, kalau ada loading kat sini, so, stres 1 ni adalah stres kosong yang you dah kira tadi tu, tambah dengan loading. Dapatlah stres 1. Okay. So, sisi ni daripada kecerunan, E0 tadi, reference, log 1 yang ini, log kosong yang ini, dan last kali H0. H0 ni adalah panjang kawasan yang you nak dapatkan consolidation. Katalah tanah lapisan 2 ni, you nak dapatkan consolidation dia. Dan ketinggian dia adalah H3. Maka H3 ni adalah H0. Keseluruhan panjang dia ni. Boleh tak? Siapa cakap susah nak cari settlement? Kacang je. Tapi yelah, nak kena dapatkan nilai sisi dahululah. Kena plot graf dan maksudnya kena ambil sampel tanah tu. Maksudnya setiap tanah berbezalah nilai sisi dia. Boleh? Ya. Okay. So, seterusnya untuk over. Untuk over, kalau kita lihat kat sini, dia ada dua formula. Satu formula yang pendek, satu lagi formula yang agak panjang. You kena semak sebelum nak guna mana satu kan. Formula 1 ke formula 2 nak pakai ni. You kena semak. Iaitu ini adalah stres 1 lah. Kan di mana stres kosong tadi saya cakap. Stres kosong campur dengan loading. You dapat stres 1. Kalau stres 1 ni lebih kecil dengan stres C. Stres C apa yang tadi ni. Yang saya dah tunjuk ni. Stres C. Bila you dah dapat stres tu. Kalau you semak dia lebih kecil. Pakailah yang ini. Sini ada nilai CR. CR ni adalah kecerunan yang untuk over. Okey. Kalau dia lebih besar, stres 1 lebih besar daripada stres C, maka pakai yang panjang ni. Sini ada CR, sini ada nilai CC. So, dia kena ada buat checking dulu. Buat checking. Kalau kurang, pakai yang kecil. Kurang atau sama, pakai yang kecil. Kalau lebih besar, pakai yang panjang.
Boleh setakat ni, sebelum kita pergi pada example, saya pergi pada example. Kelas macam mana? Okay, so far so good? Hujan lebat. Tak apalah, ini memang dugaan dugaan pada petang ni. Okay, saya tunjukkan je contoh macam mana Katakanlah ni dalam satu soalan. So profile tunjuk kat bawah tu seperti dalam figure. So dia apply 100 kilonewton. Ni 100 kilonewton. So dia kata what is the settlement untuk clay? Untuk clay bukan sand. So jadi you punya kawasan yang you nak dapat kawasan ni yang saya kuning. Kawasan tu lah you nak dapat consolidation dia. So what is settlement of clay caused by primary consolidation jika satu clay tu normal consolidated. Yang kedua dia ada pre-consolidation pressure 190. Yang ketiga pre-consolidation 120. So kalau ada pre-consolidation pressure ni you tahulah dia over lah. Sebab hanya tanah yang ada pre-consolidation tanah yang ada over je yang you boleh dapat stress C ni, betul tak? Sebab dia ada merah dan biru. Kalau biru je semua macam mana nak dapat stress C? Okay, itu faham kena faham. Kalau dia ada pre-consolidation pressure, dia kena pakai over consolidated formula. Okay, so ni figure dia lah. So kalau kita lihat dia ada bagi unit weight untuk ketiga-tiganya. Satu atas sand yang dry, bawah tu sand yang basah dan bawah tu adalah clay. 2 meter, 4 meter, 4 meter. Dia juga bagi E dan juga bagi limit 40. So jadi you tak payah plot graph, you terus direct boleh guna formula untuk dapatkan nilai CC. Okay, sekarang kita buat dulu stress knot lah. So stress knot, you kena ambil dari sini. Ini adalah kawasan yang you nak dapat consolidation. So apa yang you perlu buat? You tarik daripada atas sampai kat titik tengah layer yang you nak dapatkan consolidation. So jadi ini adalah stress kosong. So stress kosong adalah unit weight 1. Ini H1. So unit weight 1 adalah, saya terus je lah buat dia punya formula. So stress 1 adalah 14 kali dengan 2 meter tambah stress 2 adalah, jangan lupa ini adalah 18 tapi dia gamma 1 rated, tolak 9.81 kali dengan 4 meter tambah yang ini separuh je iaitu 19 tolak 9.81 kali dengan 2 meter saja. Sini sampai sini 2 meter kat titik tengah dia kena 2 saja. Kerana itu cara untuk kira stress knot. Boleh? Kelas? So far okay. Okay, so dan stress 1 adalah stress knot ni tambah dengan 100. Iaitu Q lah. Tambah Q So whatever stress knot yang dapat ni tambah dengan 100. So adalah stress 1. Okay, mari kita lihat berapa value dia. So kalau stress knot ni kita dapat 79.14. Okay, yang penting ni macam mana saya buat tadi lah. Iaitu 2 kali 14, 4 kali 18, 91 kali 2. So dapat 79. Okay, itu untuk stress knot. Dan stress 1 adalah 79.14 tambah dengan 100. So ini adalah stress 1, ini adalah stress knot. Okay, untuk nilai CC pakai formula saja. Sebab you dah tahu liquid limit dalam soalan. Terus dapat 0.27. So masukkan dalam ni. 1 tambah E kosong dah bagi kat sini. Ni E kosong kat sini. E kosong dah bagi. So jadi terus dia ambil ni E kosong. So ni stress 1, ni stress kosong. Dan 4 meter ni mana dapat? 4 meter ni adalah lapisan tanah ni lah. Iaitu ketinggian tanah yang kita nak cari consolidation. Maka kalau kita lihat kat sini, dia punya value dia adalah 0.213 meter. So kita convert kepada milimeter lah. Nak tunjukkan bahawa benda ni kecil je. So biasanya dalam, sesuai untuk you letak dalam milimeter. So dalam kes ni, primary consolidation adalah 213 mm. So far so good. Itu soalan A. So far so good. Doktor, saya ada soalan yang tak kena mengenal dengan kau ni kot.
Apa dia soalannya? Ketebalan tadi doktor cakap 4 meter tu kan. Kalau ada soalan yang ketebalan tu berlainan. Adalah lain kalau katalah dalam layer banyak layer kan. Kita nak cari yang kat sini. Ini katakan dia ikut ketebalan lah. Kalau sini 5 meter, so H dia akan jadi 5 meter. Okey. So ikut dalam soalan lah. Ikut dalam problem ni. Right. Alright. Boleh. Okay, untuk soalan B, sebab dia ada pre-consolidation, so you kena semak lah. Ini stress 1. Dan ni adalah stress C yang dibagi dalam soalan. So, 190 dengan 179. Lebih kecil, maka you pakai formula yang pendek. So, CR juga dia bagi formula je. CR adalah 1.6 bagi CC. So, you dapat 0.45. So, masuklah dalam CR sini. Yang lain-lain semua sama lah. Ni stress 1, stress 0 dan ni H0. So, you dapat 36 mm. So, soalan C, dia bagi stress C 170. So, ni stress 1. Compare dengan ni, dia lebih besar, maka you kena pakai yang panjang ni. So, you akan dapat 46.8 mm. Okay, saya stop dulu sharing ni. Kita buat soalan ni. Ni you buat apa? Latihan.